haram memakan harta orang mukmin. Harta haram. Haram memakan harta orang mukmin secara batil dan haram membunuh diri sendiri. Ayat yang pendek ada dua tajuk yang akan kita bincangkan pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala qailil mujahidin wa imamal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah kita sama-sama manjatkan setinggi-tinggi tanda rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang dan masih lagi diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sama-sama kita dapat hadir dan berkumpul dan sama-sama kita dapat menunaikan solat fardhu maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam pertemuan kita pada malam yang mulia ini akan sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita untuk sama-sama mempertingkatkan keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya nak ajak tuan-tuan untuk kita melihat kembali dalam suratul Nisa. Suratul Nisa ayat yang ke-29. Suratul Nisa ayat yang ke-29 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Ayat ini tuan-tuan atas tajuk perbincangan kita pada malam ini, haram memakan harta orang mukmin. Harta haram. Haram memakan harta orang mukmin secara batil dan haram membunuh diri sendiri. Ayat yang pendek ada dua tajuk yang akan kita bincangkan pada malam ini. Ayat ini tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulakan seruan dan panggilan kepada kita orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, siapa mereka itu? Mereka-mereka yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang punya sifat keimanannya kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala datangkan dalam bentuk larangan kepada kita orang beriman. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah Subhanahu wa taala larang. Apabila Allah Taala kata larang, maknanya kalau kita langgar berdosa. Janganlah kamu memakan harta. Janganlah kamu mengambil harta sesama kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Dengan cara yang batil ini tuan-tuan, mungkin dengan jalan menipu, mungkin dengan jalan merampas, menganiaya, mungkin dengan jalan mencuri, mungkin dengan jalan menggunakan sistem ribawiyah, riba. Sistem riba. Dan seumpama dengannya. Mengambil harta yang tidak sah. Adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa an takuna tijaratan, kecuali ataupun melainkan yang dibenarkan untuk saya nak ambil harta tuan-tuan nak ambil harta saya dengan jalan tijarah, dengan jalan perniagaan. Dengan jalan perniagaan. Saya beli contohnya air mineral ini dengan harga RM1. Harga modal saya jual kat tuan-tuan dengan harga RM3. Boleh tak saya ambil harta tuan-tuan dengan
lebihan harga yang tadi daripada RM1 ke RM2 ke RM3, boleh tak? Untung RM2, boleh. Meniaga. Kan? Kita meniaga nak untung. Servisnya kena bayar, perkhidmatannya kan semua kena bayar. Macam kita order Grab, harga RM5, dia pau je RM8. Bukan dia pau lah maksudnya. Harga dia, ya dia hantar. Dia hantar. Kita order je, dia hantar depan rumah. RM8 jadi contohnya kan. Harga makanan RM5 jadi RM8 penghantaran itu. Inilah konsep jual beli ni, tidak ada halangan tuan-tuan. Saya boleh ambil harga tuan-tuan walaupun lebih daripada itu. Tapi jangan harga tu lebih daripada harga semasa lah. Kalau harga ni dalam semasa RM3, jual lah RM3, jangan sampai RM10, melampau kan. Tak. Sebab apabila saya jual, tuan-tuan nak beli, tuan-tuan orang mukmin. Saya pun dah dapat support daripada tuan-tuan. Jadi saya letakkan harga yang kadar yang biasa lah. Tidak melampau-melampau. Sebab saya pun juga nak membantu orang lain untuk beli barang saya. Tuan-tuan bantu saya juga begitu. Jadi kita ada konsep orang panggil win-win lah. Saya jual, tuan-tuan beli, tapi harga saya ni harga semasa. Antakuna tijaratan antara minkum. Di ujung ayat itu Allah Ta'ala sebut dengan cara suka sama suka. Ada konsep jual beli ini kena ada konsep suka sama suka, seperti mana juga yang disebut oleh Nabi SAW. Sesungguhnya jual beli itu berlaku berdasarkan suka sama suka. Ada yang kita dengar apabila jual beli ni dia adakan akad jual beli. Saya jual, saya beli. Saya beli, saya jual kan. Biasa kita dengar begitu. Dalam pandangan Imam Nawawi mengatakan bahawasanya jika kita tak menggunakan kaedah itu jual ataupun beli, kita boleh menggunakan yang namanya kaedah suka sama suka, bai'ul mu'atta'. Jual beli yang berdasarkan suka sama suka. Sah dalam perniagaan. Contoh kita beli barang di kedai orang bukan Islam misalnya. Kita suka nak beli barang tu, dia pun suka nak jual. Maka di sana tidak ada akad. Orang bukan Islam pun tak faham apa benda jual beli, yang penting cash money main sini. Tak. Jadi kita bayar, setuju dengan harga bayaran tu, setelah tawar menawar tu ada dan sebagainya. Kita pun redha dengan barang yang dijual, okey, selesai masalah. Kita nak bai'ul mu'atta'. Ada berdasarkan suka sama suka. Jadi jelas, Wala taqtulu anfusakum. Larangan yang kedua dalam ayat ini, dan janganlah kamu membunuh diri kamu. Ataupun sesama kamu lah. Sama ada kita bunuh diri kita ataupun kita bunuh orang lain. Dalam hal ini tuan-tuan, jiwa kita bukan hak kita. Jiwa kita adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala lah yang menciptakan kita. Allah Ta'ala lah yang membentuk kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak dibenarkan menganiaya diri kita, jiwa kita dengan berbagai bentuk penganiayaan. Apatah lagi penganiayaan kepada orang lain. Mengikut perangkaan bunuh diri di negara kita ni tuan-tuan, yang berakhir pada tahun 2018 tak silap saya. Bagaimana di negara kita mengikut perangkaan statistik purata orang bunuh diri ni, orang bunuh diri ni ada 6 orang setiap hari. Ramai bang. Orang bunuh diri setiap hari ni 6 orang puratanya dalam perangkaan statistik tahun 2018, berakhir 2018. Bayangkan 6 orang kali dengan sebulan, kali dengan setahun. Inilah tuan-tuan gejala bunuh diri yang ada dalam masyarakat kita. Putus cinta, bunuh diri. Oh boleh, orang putus cinta boleh bunuh diri, betul. Laut sanggup ku renangi. Fras dalam kehidupan, apa yang nak capai tak dapat, bunuh diri. Baru ni COVID kan, 2 tahun lepas, gejala bunuh diri pun boleh tahan juga. Bekerja, akhirnya tak bekerja. Berhutang, gadai-gadai dan menggadai dan sebagainya. Stres dalam hidup ini, bunuh diri. Tak lulus periksa pun anak, kes
4 tahun lepas di Johor Bahru kan. Bapaknya nak A. Bapaknya nak A dalam SPM. Pesan ke anak A. Apa pun A. Apa pun A. Anak ni belajarlah sungguh-sungguh. Akhirnya anak tak dapat A, dia dapat B. B baguslah, baik. Tapi bapak nak A, nak kata macam mana? Jadi dia frust dengan tindakan ayah dia. Akhirnya ambil keputusan, naik bangunan, terjun mati bang, kat sekolah. Kat Muar. Juga berlaku dalam situasi bunuh diri ini. Jadi menurut kajian pakar ni tuan-tuan, mengatakan bahawasanya gejala bunuh diri ini dijangka menjadi faktor kedua tertinggi yang menyumbang kepada bilangan kematian dalam negara kita. Jadi tinggi, terlalu tinggi sebenarnya. Bunuh diri. Jadi bunuh diri ini mengikut pandangan Islam adalah berdosa. Allah Ta'ala akan balas seperti mana yang dia buat, kata Nabi SAW. Jadi kalau dia bunuh diri, besok di akhirat juga dia akan bunuh diri dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Apakah bentuk-bentuk memakan harta orang mukmin secara batil ini? Seperti mana yang kita sebut tadi. Cuba kita melihat satu persatu insya-Allah. Yang pertama tuan-tuan, mengambil harta dengan cara yang batil, mengambil harta orang mukmin dengan secara batil dalam bentuk penipuan. Apa saja bentuk? Tipu ni berdosa. Tipu ini berdosa. Ataupun memanipulasikan dalam perniagaan dengan berbagai-bagai cara. Sorok barang. Naikkan harga barang yang melampau. Tujuan ialah untuk tadilah untuk mengaut keuntungan dan dasar dia ialah penipuan. Tak jujur dalam perniagaan. Jadi dalam Islam seperti mana yang kita maklum, bagaimana Islam sentiasa ajar kita tuan-tuan untuk sentiasa jujur dalam percakapan ataupun dalam tindakan. Cakap mau jujur, tindakan pun kena jujur. Sebab dalam Islam, nasihat dalam agama itu suatu sangat yang berharga dalam kehidupan kita. Saya nasihat tuan-tuan nasihat saya dengan jalan yang seikhlas-ikhlasnya. Jujur saya nak tegur tuan-tuan. Tuan-tuan pun jujur nak tegur saya. Itu kata Nabi SAW, ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Dalam Islam memang ada wujudnya nasihat, menasihati di antara kita ni. Dengan kaedah-kaedah yang tertentu lah. Dengan kaedah-kaedah yang tertentu. Jadi para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat ni? Lalu kata Nabi SAW, untuk Allah. Kita melaksanakan nasihat tadi semata-mata demi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan atas sebab yang lain. Demi Nabi. Demi untuk nak nasihat pemimpin umat Islam, kata Nabi. Dan juga nasihat kepada masyarakat umum. Dan inilah yang kita nak guna pakai dalam kehidupan kita. Sentiasa kita bersikap jujur. Perbuatan dan tindakan, jika berlaku sesuatu perkara yang tak betul, kita cuba nasihat dengan jalan yang terbaik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW daripada Tirmizi, daripada Abu Hurairah, riwayat Imam Tirmizi. Abu Hurairah ini tuan-tuan seorang sahabat. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis daripada beliau ni menceritakan tentang bagaimana satu ketika Nabi SAW berjalan melalui seorang lelaki yang menjual makanan. Satu ketika. Dan Nabi SAW kagum dengan apa yang Nabi lihat di luarnya. Kita kalau pergi negara Arab tuan-tuan, yang menjual makanan tu memang kita kagum. Disusun buah tamar tu kan cantik kat Madinah kan. Dan disusun yang namanya mukasarat, iaitu barang-barang kering, seperti biji-bijiran kan. Disusun cantik dalam guni. Yang ni kacang kuda, yang ni buah badamnya, yang ni kekacang-kekacang yang cantik disusun rapi lah. Jadi Nabi kagum melihat makanan tersebut di luarannya. Lalu Nabi SAW menyeluk tangan Nabi yang mulia dalam makanan tersebut. Dan Nabi mendapati ada makanan yang basah. Di atas timbunan makanan yang kering. Basah, kering, basah. Lalu Nabi kata kepada peniaga ni,
Ma hadha ya sahibu ta'am. Apa makna ni? Apa benda ni? Maknanya kenapa kamu asingkan makanan yang kering dan makanan yang basah? Campur sekali. Dengan satu harga. Dengan satu harga. Dalam satu guni, satu harga. Lalu pemuda ni jawab. Dia kata malam tadi hujan. Jadi hujan kena makanan ni, dia tercampur sekali. Sebenarnya tuan-tuan, itu alasan yang diberikan oleh pemuda tersebut, peniaga tersebut. Sepatutnya jika kita seorang peniaga yang jujur kita sebut tadi, apabila dalam keadaan begitu ada yang basah, kita asingkan. Kita asingkan makanan yang basah, makanan yang kering. Kemungkinan barang yang basah lebih berat timbangan dia. Ataupun barang yang basah mudah rosak awal daripada barang yang kering. Itu sebenarnya. Kalau kita berniaga, kita kena jujur hal itu. Jangan kita campur. Pembeli ni dia tak tahu bang. Kita pembeli, contohnya, kita tak tahu. Peniaga ni apa yang dia buat tentang barang dia. Jadi kejujuran itu kita sebut tadi perlu ada dan sepatutnya kena bedakan. Ikan yang dah lama misalnya, kepada mereka yang meniaga ikan contohnya. Ikan yang dah seminggu, ikan yang dua minggu, dengan ikan yang baru keluar. Seperti mana yang kita lihat, dicampurkan sekali. Dengan satu harga. Ikan yang macam merah ke, ikan yang tak macam merah pun campur. Kita ni orang lelaki tak pandai beli, pandai tunjuk je. Sekilo ikan, sekilo je. Habis bang, kena tipu. Dia ambilnya, bercampur dengan ikan yang lain. Jadi kepada peniaga kena jujur. Asingkan barang yang dah lama dengan barang yang baru. Dan kita lihat dalam perniagaan hari ini hampir campur semua. Kadang-kadang ada yang air yang nak expired pun jual dengan harga yang sama. Kan? Kita pun dah kadang main beli tak tengok expire ni bila kan. Dengan satu harga. Sedangkan barang tu dah 2-3 tahun contohnya. Allahu Akbar. Ini yang berlaku dalam masyarakat yang kita lihat. Ini sebagai contoh. Ini sebagai contoh. Sehingga kan, kata seorang tokoh besar yang bernama Imam Zahabi. Imam Zahabi tuan-tuan dia ada tulis buku yang bertajuk Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dia mengatakan bahawasanya hati orang mukmin ini yang sebenarnya akan sentiasa ataupun akan terdorong untuk menyebutkan aib barang yang dijual walaupun barang itu tidak menjadi laku. Kita sebut tadi. Saya nak bantu orang lain dalam konteks perniagaan. Jadi orang lain pun mudah nak beli apa yang saya jual. Bukan semua di kalangan kita ni orang boleh berniaga. Ada orang suka berniaga lah. Ada yang suka, dia tak suka berniaga, dia suka beli je. Itu kan tak boleh sama kandi tuan-tuan. Betapa pentingnya peniaga ini dalam kehidupan masyarakat, dalam bernegara. Abdullah Samarkandi, seorang tokoh dalam mazhab Hanafi yang hidup pada abad yang ketiga. Dia kata ada 4 golongan yang sangat penting kena ada dalam kehidupan bernegara ini. Pertama, pemerintah. Pemerintah kena ada. Yang kedua, kena ada ulama'. Ulama' ni sebagai pengimbang. Dan yang ketiga, keselamatan ataupun pakaian seragam, polis ke, askar ke. Bang, kalau tak ada polis, tak ada askar pun jadi bang. Uhara negara kan. Penting mereka ini. Dan yang keempat, peniaga. Penting peniaga ni. Lalu dia mengatakan jika peniaga ini tidak jujur dalam perniagaan dia, maka akan jadi huru-hara lah masyarakat. Bang, baru ni harga ayam naik kan, huru-hara tak? Huru-hara bang. Harga ayam naik, huru-hara kita. Minyak naik pun huru-hara kita. Nampak? Pening kepala, alamak, minyak sampai RM50. Nak goreng apa ni? RM50. Nasib baiklah di minyak paket. Minyak paket. Harga subsidi kan masih ada lagi. Pening tak bang? Pening masyarakat memikirkan tentang harga barang naik ini. Itu yang kita sebut tadi, peniaga ni kena jujur. Sejujur-jujurnya. Jadi, walaupun terdapat barang ataupun aib barang yang dijual, dia kena jujur. Dia kena sebut, ini ayam semalam. Kena sebut. Dia kena sebut, ayam semalam. Ini ayam hari ni.
Ayam semalam harga dia 5 riyal. Ayam hari ni 7 riyal. Sebut. Dia kena asingkan. Dia kena jujur dalam perniagaan. Bang, kita nak beli, kita yang pembeli ni susah payah cari duit bang. Nak beli barang yang agak kualiti dengan jumlah duit yang kita ada. Tak kesian ke? Allahu Akbar. Jadi itulah tuan-tuan. Sehingga beliau mengatakan hal demikian. Sehingga kan Nabi SAW menyatakan pengharaman itu ditegaskan dengan penipuan, diperkuatkan lagi dengan kenyataan palsu ataupun sumpah palsu. Kita mungkin orang Melayu kita saat kita menjual, tak sampai kita nak kata demi Allah air ni terbaik, ada ke? Oh demi Allah bagai. Mungkin orang kata agak-agak lah guna nama Allah bagai nak lakukan barang. Tak sampai gitu kan kita orang Melayu kan. Biasanya orang Melayu pula dia menggunakan kenyataan yang palsu dalam perniagaan. Kenyataan tu tak betul. Harga runtuh lah. Oh harga runtuh. Bukan dua runtuh, harga runtuh lah, promosi hebat lah, apa lagi? Dengan berbagai jenama untuk melariskan makanan tersebut. Kalau benar tak ada masalah bang. Kalau benar lah saya nak jual satu barang, memang barang saya itu terbaik. Memang barang saya terbaik, silakan promosi. Saya akan mengatakan barang saya memang terbaik. Tak jadi masalah kalau barang kita terbaik. Persoalan dia ada barang yang tak baik tapi dia mengatakan bahawasanya oh ini harga runtuh ni. Tahun ni je ada, tahun depan tak ada. Jika ada penipuan lah. Jual lah secara jujur. Promosi lah nak promosi. Apa kaedah, apa cara sekalipun. Macam satu air kat luar kan dia jual apa? Nama jenama dia. Teh saka. Bang. Pernah minum teh saka? Teh tarik je. Nama teh tu teh tarik je bang. Macam kedai mamak aku bubur je ais. Nala punya. Memang dia bagi nala punya lah. Potong kaki lah nala punya. Teh saka. Dijenamakan teh saka. Wah, kita pun rasa macam mantap. Tak pernah aku jumpa teh saka ni. Minum macam biasa je. Tapi tak apalah. Jenamanya begitu kan. Nasi lemak ayam dara. Wah. Okeylah kalau ayam tu dara, jangan ayam tu tua. Mungkin 3-4 ketul je dara, yang lain semua tua-tua. Promosinya begitu meletup, sehingga saat kita nak makan, hampir. Kata dara, lihat ke ini ayam tua ni. Macam-macam promosi yang hari ini kita melihat. Kita pula suka beli barang promosi. Betul Pantang promosi, pergi cari. Sampai ke ni. Sampai ke Johor lah. Nasi 40 hari. Bang. Pernah kena ke kat Muar tu nasi 40 hari. Apa benda nasi 40 hari ni? Apa ke benda nasi 40 hari ni? Tapi memang sedap lah. 40 hari dia dijual. Lepas tu 40 hari lagi tu namanya 40 hari. Orang sanggup berait motor pergi ke semua. Makan nasi tu je. Tak apalah kalau betul memang mengancam makanan dia, silakan. Tapi jangan ada tipuan. Jangan ada penipuan. Siapa-siapa boleh promosi barang dia kan. Nak lakukan barang. Baik. Jangan ada hal yang demikian. Sehingga Nabi SAW menyatakan bahawanya kenyataan palsu atau sumpah itu boleh menjadi barang itu laku, namun ia menghapuskan keberkatan. Memang laku bang promosi. Kalau kena cara dia memang laku. Kalau promosi tak betul, maka kuranglah keberkatan barang yang dijual. Jadi dalam Islam, kita nak apa saja tindakan kita, adanya keberkatan. Betul Hidup tak sesenang mana pun berkat. Kalau senang lagi baik. Kalau senang berkat lagi baik. Kalau tak dapat kesenangan, biasa-biasa je, keberkatan itu ada. Mak ayah kita orang kampung bang, gaji tak sebesar mana pun. Boleh besarkan kita bang. Dengan hasil gaji dia, ya Allah, orang kampung. Walaupun sikit, tapi berkat kehidupan mereka dan hasilnya, kita jadi manusia. Dalam hal ini juga Abu Lais Samarqandi, yang saya agak tertarik dengan kenyataan yang mengenai dengan syarat bagi orang nak berniaga ni. Syarat bagi mereka yang rasa dia nak berniaga akan datang ataupun dia sedang berniaga,
Di antara syarat yang dikatakan di sini ialah selain daripada apa yang kita faham, ada modal, ada skill, dan ditambah oleh Abu Layth Samarkandi ini, perlu ada 3 sifat. Yang pertama, jangan menipu. Kalau kita berniaga, kita nak berniaga, kita fikir nak menipu, cukuplah. Tak payah kita teruskan ni hari ini. Risau tuan-tuan hasil pengambilan harta haram tadi itu. Sebab atas dasar penipuan. Yang hasil tu kita nak makan. Yang hasil tu keluarga kita nak makan. Yang hasil tu pula generasi kita nak makan. Kalau hidup dengan penipuan ni tuan-tuan, Allahu Akbar, walaupun banyak, tidak ada keberkatan dalam kehidupan. Jangan kita menyesal kemudian hari. Jadi kena jujur. Sejujur-jujurnya dalam tindakan saat kita berniaga itu. Kalau barang tu rosak, ya rosak. Kalau barang tu lama, katakan lama. Dan yang keduanya, jangan ada khianat dan juga hasad. Allahu Akbar. Orang Melayu ni cukup disinonimkan dengan hal inilah. Berniaga, kalau tak ada khianat, tak ada hasad ni macam disinonimkan macam bukan orang Melayu lah, istilahnya begitu. Ya Allah. Barang kita tak laku bang, masa saat kita menjual, tengok kawan sebelah laku. Apa perasaan kita? Sehari dua mungkin lah. Tapi dah lama-lama tengok, Allah, kenapalah dia jual laku barang dia? Apa yang dia berniaga laku, yang aku berniaga tak laku-laku? Apa perasaan kita saat kita berniaga yang bagi kita tak laku bang? Sepatutnya kita kena sedar lah. Yang rezeki ini dia ditetapkan oleh Allah. Irdi bima qasamallahu lak. Redha dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, tuan-tuan. Masing-masing ada rezeki masing-masing. Takkan sama kan? Takkan cuma 5,000. Katakan gajinya sama. Mungkin tuan 3,7, mungkin tuan 5, mungkin saya 3, mungkin 1. Kena redha dengan ketetapan ini. Tapi manusia kalau tak redha, inilah dia akan khianat. Dia akan hasad. Mulalah cari apa? Cari ayat-ayat. Ayat-ayat ni. Carilah penangkal-penangkal itu ini. Allah Akbar. Letaklah dekat makanan dia, letak dekat mana-mana supaya barang dia laku. Jadi jangan ada khianat, jangan ada hasad dengki saat kita berniaga ini. Memang susah nak terima bang. Saya pun dulu pernah adalah berniaga kecil-kecilan kan, tapi tak laku. Tengok kawan sebelah berniaga laku-laku, dah sebulan 2. Terbuku kat dalam hati bang. Kata sebab apa benda dia yang dia laku, barang sama je aku jual. Tapi kenapa dia laku, aku tak laku? Hati tu mula gedebak. Kalau setan dah masuk nanti, mulalah macam-macam lah, ada yang namanya khianat. Akhirnya, tak apalah, aku nak jual, aku nak pindah jual dekat ujung pula. Kita orang Melayu tak boleh jual sama-sama nasi lemak kan. Takut nasi lemak dia laku, nasi lemak aku tak laku. Lebih baik kita pindah satu batu lagi depan nasi lemak. Kita tak boleh jual sederet benda yang sama. Tapi kalau tuan-tuan pergi dekat Banting, nasi lemak sotong memang meletup. Ada 4-5 kedai yang sama, token yang berbeza. Dia boleh berniaga dalam deretan kedai tadi dengan satu jenama nasi lemak sotong. Memang pagi dia. 5 kedai ni rasa dia lebih kurang sikit sama je. Yang ni lebih kurang, yang ni lebih kurang sedap, yang ni lebih kurang sedap juga. Bukan adik-beradik, tapi konsepnya begitulah. Dia kata nanti kedai pertama kalau habis, dia pergi kedai kedua. Kalau kedai kedua yang habis, pergi kedai ketiga. Cuma bedanya dia punya promosi dia. Itu je. Yang kedai A, nasi lemak sotong, dia letak tempe. Oh Jawa agaknya, letaklah tempe. Atas kedai tu, atas tempat duduk tu ada tempe je. Jadi makan nasi lemak dengan tempe satu. Okey. Yang sebelah ni pula, telur rebus. Letaklah telur rebus atas meja. Yang sebelah sana tu pula adalah kek. Dibungkus kek. Jadi ini tambahan daripada apa yang dijual tadi. Tapi dasarnya adalah sama nasi lemak sotong, memang sedap. Mulut saya lah sedap. Nak menceritakan betapalah dia jual pun tak tamak sampai nak jual bergetong-getong lah nasi tu supaya orang lain tu, mentang-mentanglah kedai dia laku kan, bergetong-getong supaya kedai lain biar lantak tak laku.
Jadi dijual pun 2 tong, ini pun 2 tong, 2 tong. Alhamdulillah. Sama-sama dapat menikmati rezeki yang diberikan oleh Allah. Engkau senang sikit, aku pun senang sikit, semua sama. Itu konsep niaga lah. Sebenarnya kita dengan yang lain pun begitulah. Sama-sama bantu-membantu. Dan yang ketiganya, kata boleh Samarkandi, semayang. Jangan tinggal. Semayang wajib jangan tinggal. Orang niaga ni jangan tinggal semayang wajib ni. Semayang wajib fardu ataupun solat jemaat. Dalam semayang fardu ini jangan lupa pula dituntut ilmu. Kadang orang berniaga ni tuan-tuan, kalau kita nak tengok sebagai bukti hari Jumaat. Hari Jumaat, orang sibuk nak semayang jemaat, dia sibuk kat berniaga kat luar, sampai kadang-kadang tak masuk masjid untuk semayang Jumaat. Sibuk berniaga kat luar. Kan waktu tu orang tengah, masyarakat macam tu hal juga. Baik makan dulu, khutbah pun baca teks dia, ngantuk lah katanya. Baik kena kat luar dulu, dah azan baru masuk. Masyarakat pun satu hal juga. Mana boleh bang kita berniaga dalam saat azan Jumaat sedang berkumandang kan? Tapi itu yang kita lihat. Setengah masjid yang dibenarkan untuk dia berniaga dalam kawasan dia. Jadi hati-hati, bukan kita tak bagi, berniagalah. Tapi kena ikut ketetapan syarat tu. Sehingga kita melihat mereka ini tak semayang. Memang confirm tak semayang. Sibuk berniaga dia. Jadi Abu Les pesan semayang. Dalam dia semayang tu dia kena tuntut ilmu. Orang berniaga ni kena ada ilmu. Orang berniaga ni kena ada ilmu. Bayangkan tuan-tuan ni, kalau dia ada ilmu, dia boleh bedakan antara, contohnya dia dapat keuntungan, dia nak simpan bank, dia simpan duit kat bank. Dia kena bedakan, ni bank konvensional, yang ni bank berbakan Islam, dia boleh beda kat mana letak duit dia. Tapi kalau dia tak boleh bedakan antara bank konvensional dan bank berbakan Islam, masalah. Duit modal, duit untung yang dia ada, dia masukkan dalam bank yang berteraskan riba misalnya. Nah, dia akan memberi kesan kepada perniagaan dia. Dan dia beri kesan juga kepada orang lain. Ini pentingnya peniaga, kena ada ilmu. Barang yang nak dijual pun begitu juga. Barang yang dia nak jual, pastikan ayamnya lah, kena sembelih betul-betul lah. Jangan ambil ayam tangkap muat dia. Dia kena pastikan sendiri. Sebab dia peniaga yang perlu ada sifat ilmu ni. Barang-barang ni seperti kicap lah itu ini kan, ada yang halal, ada yang tak halal kan. Dia kena pastikan cari bahan-bahan mentah ini yang halal dan thayyibah. Jangan tangkap muat. Mentang-mentanglah murah, dia beli yang murah, tak halal pula tu. Allah, ini contohlah tuan-tuan ni. Kadang-kadang dia punya bahan-bahan pun bahan-bahan yang dah lama. Jual dengan satu harga yang semasa pula tak jujur dalam perniagaan. Ini pentinglah tuan-tuan ni. Penting sangat. Dalam hal ini, sebab dia dah makan sebenarnya harta orang lain secara batil yang kita sebut tadi. Dia menipu dalam perniagaan. Tu orang kata kalau nak kaya menipu. Ada orang kata ni, kalau nak senang berniaga ni kena tipu baru kau senang. Kalau kau straight je, macam itulah kedudukan kau dulu, kini dan selama-lamanya. Konsep tu tak betul bang. Konsep tu bukan konsep agama Islam. Kita memang tak dibenarkan untuk menipu dalam perniagaan. Jadi hati-hati tuan-tuan apa saja yang kita nak jual, pastikan bahan mentah juga, pastikan halalan thayyibah. Kicapnya, mi-nya, mihunnya, laksanya, ketiau dia lah, apa itu ini, pastikan saat kita nak berniaga tadi, nak bagi orang makan, pastikan dia halalan thayyibah. Baik. Yang kedua iaitu mengambil harta orang lain ini dengan cara sogokkan. Sogokkan juga termasuk dalam konteks ini. Mengambil harta orang lain secara batil. Sepatutnya dia dapat, tapi dia tak dapat. Sepatutnya dia dapat, tapi dia tak dapat. Itu juga termasuk dalam konteks pengambilan harta orang lain secara batil. Yang namanya sogokkan, dan hal ini Nabi SAW beritahu kepada kita tentang bagaimana orang yang memberi, orang yang menerima, dan orang yang menjadi perantara juga termasuk dalam konteks rasuah. Silakan. Nanti kita sambung sikit lagi. Nabi SAW bersabda mengenai dengan rasuah ini, la'anallahu rashi
wal murtashi wal raish. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud dan Ahmad. Bagaimana Allah Ta'ala melaknat orang yang memberi, orang yang menerima dan juga orang yang menjadi perantara di antara keduanya. Dia tak ambil pun. Dia tak ambil. Dia tak bagi dan dia tak ambil pun. Tapi dia jadi perantara antara keduanya. Jadi perantara juga termasuk dalam konteks rasuah seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Rasuah ini tuan-tuan, seperti mana yang tuan-tuan maklum, dia datang dalam berbagai bentuk. Dalam dunia moden ini, dia datang dalam berbagai cara dan bentuk. Supaya dia mengkaburi yang jenama rasuah ini. Sebenarnya, rasuah ini seperti mana yang tuan-tuan maklum, ada yang datang dalam bentuk pemberian. Dia beri sesuatu kepada kita. Dengan tidak ada sebab. Saja bagi katanya. Ini juga kena berhati-hati dalam konteks pemberian ini. Ada yang datang dalam bentuk pembebasan hutang. Dia masuk terus dalam akaun. Hutang langsai. Bagi nombor akaun, berapa hutang 10,000, lepas tu selesai. Bahaya ni. Hadiah. Seperti mana yang tuan-tuan maklum, hadiah ni tuan-tuan. Cukup bahaya. Banyak yang terkena. Bab hadiah ini. Bab hadiah ini. Saya nak bawa satu cerita tuan-tuan yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dalam suratul An'am 176. Menceritakan tentang bagaimana Allah Ta'ala mengabadikan seorang tokoh yang hebat ini yang bernama Bal'am bin Ba'urah. Allah Ta'ala mengibaratkan manusia yang tak pernah cukup-cukup dalam hidup dia ni, dah ada cukup dah, Alhamdulillah. Teruskan kehidupan. Tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Tak tahu nak apa kat dunia ni. Tarah bukit ni tuan-tuan takkan habis bang. Tarah bukit ni takkan habis. Cukuplah apa yang ada dalam hidup kita. Cukuplah. Sehingga Allah Ta'ala mengabadikan seorang yang bernama Bal'am bin Ba'urah. Dalam suratul An'am. Yang beliau ini tak pernah cukup-cukup dalam kehidupan dia. Sehingga Allah Ta'ala mengibaratkan orang yang tak pernah cukup dalam kehidupan ini seperti anjing yang sentiasa menjelehkan lidah dia. Anjing, kalau tuan-tuan halau dia, lidah dia. Kalau tuan-tuan biar pun, terjeleh kat lidah dia. Ini anjing. Lapar pun terjeleh, kenyang pun terjeleh. Kalau dia lapar terjeleh, okeylah, kita faham dia lapar. Tapi kenyang pun dia nak apa tak tahu. Begitulah. Allah Ta'ala buat perumpamaan kepada mereka-mereka yang tak pernah cukup. Seorang tokoh ni yang bernama Bal'am bin Ba'urah, zaman Nabi Musa AS. Zaman Nabi Musa AS. Bal'am bin Ba'urah ni tuan-tuan, secara ringkasnya kita nak cerita pasal beliau ni. Tokoh yang cukup hebat. Saat dia berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala memakbulkan doa dia. Serta merta. Hebat. Seolah-olah arasy terbuka. Bagaimana pemerintahan pada saat itu di Madian. Zaman itu pula zaman Nabi Musa AS. Jadi pemerintah ini dia minta kepada Bal'am bin Ba'urah berdoa kepada Allah supaya doa dia makbul. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kemusnahan Nabi Musa AS. Bang, dia minta Nabi Musa doa kepada Allah. Dia minta Bal'am bin Ba'urah doa kepada Allah. Kemusnahan. Doa untuk musnahnya Nabi Musa AS. Bang, mana mungkin? Mana mungkin? Nabi Musa AS itu seorang Nabi dan seorang Rasul. Walaupun awak doa hebat macam mana sekalipun, ini Rasul Nabi ni. Jadi pemerintahan pada saat itu meminta doa untuk kemusnahan Nabi Musa. Okey, fine, dia tak nak. Tak mungkin. Nak doa seorang, nak doa kepada Nabi Musa ataupun kemusnahan kepada Nabi Musa AS. Pemerintah ni pandai. Zaman tu. Dia bagilah hadiah ni. Dia bagilah bentuk hadiah. Letak di hadapan rumah dia.
Dia bagi, tak loot bang. Tak makan dik, hadiah. Kalau hari ni kita boleh nak nisbahkan, dia minta kita doa untuk kemusnahan seseorang, dia bagi satu kereta X70 kat luar tu. Baru punya. Agak-agak teruja tak teruja? Apa barang X70? Ni doa tau. Doa aku ni power tau. Takkan X70 apa barang? Pemerintah ni bagi lagi. Dia bagi BMW. Macam teruja tak? Apa barang BMW? Bagi BMW untuk C. Ni contohlah tuan-tuan ni. Dia hantar barang lagi. Hantar barang. Bagi Mercedes pun untuk C juga. Dan akhirnya pemerintah ni bagi satu jumlah yang agak teruja oleh Bal'am bin Ba'urah, iaitu dia bagi satu Bentley. Bentley. Bang, aku pun kalau Bentley, kopi aku ni terangkat bang. Kalau akulah. Dia bagi Bentley dengan plate AKU 1305. Wah, aku bos. Teruja tak? Dia letak depan tu dengan geran-geran sekali, tengah aku nak start, bawa pergi je. Teruja tak seseorang itu apabila dihadiahkan dalam bentuk begitu? Bugatti ke Bentley, Ferrari, apalah namanya. Mungkin kita akan kata doa sekali, lepas tu taubat kepada Allah. Mungkin kita akan begitu. Yang penting aku dapat kereta, geran dah tukar untuk geran nama aku. Akhirnya Bal'am bin Ba'urah ini setuju bang. Setelah dia melihat Bentley di luar rumah dia, setelah dia melihat Bugatti di luar rumah dia, tanda setuju. Lalu dia pun naik di bangunan di gunung yang tinggi untuk berdoa kepada Allah kemusnahan Nabi Musa AS. Tergamak dia berdoa kepada Nabi Musa AS untuk kemusnahan Nabi Musa. Masa dia angkat berdoa, akhirnya Allah Ta'ala menterpleotkan lidah dia. Menterbalikkan lidah dia. Apa yang didoakan untuk kemusnahan Nabi Musa, akhirnya diri dia musnah. Ini bahaya tuan-tuan ni. Kalau melakukan penganiayaan, kezaliman, fitnah ini dalam hidup manusia ini, tambah kita doakan lagi, takut terkena balik dalam kehidupan kita. Akhirnya Bal'am bin Ba'urah ini mati dalam kekufuran. Bentley punya pasal, Bugatti punya pasal. Jadi nak ingat dalam hidup kita, jangan sampai kita terberdaya dalam bentuk apa saja yang namanya rasuah. Yang paling menakutkan kita, rasuah ini dalam bentuk didatangkan seorang wanita. Oh, wanita. Ada orang tak kisah hadiah-hadiah ni dia tak nak. Kau pergilah Bugatti di 3-4 biji pun aku tak herannya. Tapi kadang dia heran dengan seorang wanita. Wanita ni perhiasan dunia kan? Bukan mudah bang kita nak terlepas daripada pemberian wanita ini. Cair kita bang. Yang datang mata hijau bang. Aduh. Pernah tengok perempuan mata hijau? Kalau mata hijau ni bukan contact lens. Memang asli. Kalau begitulah keadaannya, kopiah saya pun memang boleh terbang lah bang. Jubah-jubah saya ni boleh terbang. Hanya dengan seorang wanita yang diberikan yang namanya rasuah kepada kita tuan-tuan. Susah kita nak tolak. Peri lagi. Syak ada juru nikah lagi. Macam. Mungkin kita akan cair. Zaman Nabi SAW tuan-tuan, Nabi pernah dipelawa dengan seorang wanita yang paling cantik di Mekah. Bang, orang Mekah yang paling cantik bang, boleh pilih. Dipelawa kepada Nabi untuk Nabi meninggalkan agama ini, dakwah ini. Dia pernah dipelawa. Dan akhirnya Nabi tolak pelawaan wanita, harta, pangkat dan sebagainya. Nabi tolak, Nabi tak terima rasuah ini daripada Abu Jahal. Nabi tetap dengan dakwah Nabi kepada penduduk Mekah. Jadi begitulah tuan-tuan. Perbincangan kita pada malam ini panjang lagi kita nak bahas sebenarnya. Tapi itulah di antara sedikit perbincangan kita pada malam ini untuk kita sama-sama ingatlah dalam hidup kita supaya kita tidak terpalit, tidak terkena dengan yang namanya penipuan dalam perniagaan ini, sama ada penipuan, sogokan, mencuri, ribawiyah seperti mana yang kita sebut tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita, selamatkan kita daripada terkenanya penyakit-penyakit seumpama ini. Jadi saya akhiri tuan-tuan dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.